Yang sahih di berita RTM, sahih dan berimbang. Berita perdana Selasa 4 Oktober 2022. Saya Edi Reza Rohadian. Dan saya Nurul Hidayah Nawai. Berikut paparan utama malam ini. Kuasa bubar Parlimen di tangan Perdana Menteri. Akta larang lompat parti berkuat kuasa esok. Assalamualaikum, salam keluarga Malaysia. Setiap pandangan yang diutarakan parti-parti politik mengenai pembubaran Parlimen tidak boleh mengubah dan mempengaruhi kuasa Perdana Menteri untuk mencadangkan pembubaran kepada Yang di-Pertuan Agong. Kenyataan beberapa parti politik yang meminta supaya pembubaran Parlimen dalam tempoh terdekat ditangguhkan tidak akan mempengaruhi keputusan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Ya, namun setiap pandangan dan cadangan sedia diperhalusi. Sebab keputusan untuk pembubaran ini tak ada kena-mengena dengan parti-parti politik yang lain. Sebelum ini pun tak pernah dibincang secara terbuka macam ini tentang tarikh pembubaran Parlimen dan sebagainya. Dulu Perdana Menteri umumnya bubarlah Parlimen. Ya, mana ada parti-parti politik lain beri pandangan dan campur tangan dari segi pembubaran. Dulu tak pernah. Bukan setakat dulu perundingan, perbincangan dengan parti lain. Dengan parti sendiri pun tak ada perbincangan dulu. Jadi apa yang disebut oleh parti lain tu tak boleh mengubah, tak boleh mempengaruhi dari segi pembubaran Parlimen. Tetapi setiap cadangan dan pandangan tu saya akan tengok. Saya akan tengok setiap pandangan. Tetapi tidak boleh mempengaruhi kuasa untuk mencadangkan kepada Yang di-Pertuan Agong untuk pembubaran. Perdana Menteri berkata demikian susulan kenyataan beberapa parti politik yang tidak bersetuju Parlimen dibubarkan dalam tempoh terdekat. Mengenai dakwaan rundingan kerjasama UMNO dan PAS yang didakwa gagal, Datuk Seri Ismail Sabri memaklumkan Presiden UMNO dan Presiden PAS ada membuat pertemuan sebelum ini. Bagaimanapun beliau menjelaskan rundingan itu tidak akan selesai dengan sekali pertemuan. Perundingan dengan PAS. Itu hari Presiden dah jumpa dengan Presiden PAS, ya. Dia berunding ni biasanya tak akan siap dalam satu kali berjumpa. Terutamanya melibatkan perkara-perkara besar, ya, seperti kerjasama dalam pilihan raya dan sebagainya. Tentulah sekali jumpa tu tak boleh sempurna lagi lah. Mungkin ada perkara-perkara yang perlu dibincangkan, jadi akan diteruskan. Ya, timbalan Presiden pun dah diminta juga untuk berbincang. Jadi perbincangan tu diteruskan. Ya, bukan bermakna gagal lah. Sehinggalah diumumkan gagal tu gagal lah. Selagi tak diumumkan gagal, masih berjumpa lagi, dan teruskan perjumpaan. Mengulas tarikh tamat perjanjian persefahaman berhubung sokongan pembangkang ke atas Perdana Menteri. Beliau berkata tiada tarikh ditetapkan, namun MOU transformasi dan kestabilan politik itu berjalan sehingga Parlimen dibubarkan. Sehingga Parlimen dibubarkan. Kita tak tetapkan tarikh bila, sehingga bila. Jadi sehingga Parlimen dibubarkanlah. Jadi kalau Parlimen bubar, MOU terbatallah.
Petang tadi, Perdana Menteri menghadiri perjumpaan khas bersama Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi di Ibu Negara. Ia diadakan sebagai persiapan parti dalam menghadapi PRU 15. Datuk Seri Ismail Sabri yang juga Naib Presiden UMNO hadir bersama beberapa pemimpin parti yang lain. Perjumpaan khas berkenaan diadakan di Pusat Dagangan Kuala Lumpur WTC melibatkan 764 perwakilan, bahagian dan juga sayap dari 191 bahagian UMNO. Mereka terdiri daripada Ketua UMNO Bahagian, Ketua Wanita UMNO, Ketua Pemuda UMNO dan Ketua Puteri UMNO. Saudara, Akta Perlembagaan Pindaan nombor 3 2022 mengenai larangan ahli parlimen bertukar parti berkuat kuasa esok. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Parlimen dan Undang-Undang, Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar, akta berkenaan telah mendapat perkenaan yang di-Pertuan Agong pada 31 Ogos dan diwartakan sebagai Akta A1663 pada 6 September lepas. Kabah Duli Yang Maha Mulia, Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong bagi tarikh kuat kuasa pada 5 Oktober 2022 dan selaras dengan Seksyen 1(2) dan Seksyen 1(3) Akta A1663. Jadi, maknanya barang siapa ahli-ahli Dewan Rakyat bertukar parti sekarang, terlaksanalah undang-undang ini, dia akan jatuh kalian dia. Tambah beliau, surat daripada Perdana Menteri akan menyusul kepada semua kerajaan negeri bagi menyelaras dan mengguna pakai pindaan di negeri masing-masing. Tempoh masa pengundian bagi pilihan raya umum ke-15 PRU ke-15 akan dipanjangkan selama 1 jam. Bagi Semenanjung Malaysia, tempoh masa baharu ditetapkan bermula pukul 8 pagi hingga 6 petang. Manakala bagi Sabah dan Sarawak, tempoh mengundi adalah antara 7.30 pagi hingga 5.30 petang. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Parlimen dan Undang-Undang Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar dalam jawapan bertulis di Parlimen berkata, penambahan tempoh masa mengundi memberi lebih banyak masa kepada pengundi untuk mengundi pada PRU ke-15 akan datang. Selain itu, beberapa penambahbaikan akan dilakukan Suruhanjaya Pilihan Raya SPR. Ia akan dilaksanakan bagi memastikan pilihan raya dijalankan secara cekap, adil dan telus. Antaranya bilangan pusat dan saluran mengundi juga akan ditambah mengambil kira undi 18 dan pendaftaran pengundi automatik. Lorong khas untuk pengundi berumur 60 tahun ke atas dan OKU juga akan disediakan terhad kepada 450 pengundi. Beliau menjawab soalan Datuk Seri Mukris Mahathir di Dewan Rakyat. Platform digital Idea Bina Negara membolehkan anak muda mengemukakan idea dan aspirasi ke arah pembangunan negara. Ya, dan lebih 12,000 idea diterima daripada kira-kira 10,000 responden, yang mana jelas Perdana Menteri 12% golongan muda menyuarakan isu politik berkaitan kestabilan, prestasi kerajaan serta kualiti dan kematangan pemimpin. Pelibatan dan sokongan padu golongan ini amat penting demi kecemerlangan negara. Berdasarkan data yang diperoleh, ia akan membantu kerajaan untuk menyediakan inisiatif dan insentif yang bersesuaian untuk mereka. Saya amat berbesar hati kerana penyumbang idea terbesar sebanyak 57.9% adalah dalam kalangan belia berusia lingkungan 18 hingga 21 tahun. Suara anak muda Malaysia, kami dengar, kami cakna dan kami santuni melalui analisis teks menggunakan teknologi kepintaran buatan atau artificial intelligence, menunjukkan idea-idea yang diajukan melalui aplikasi IBN ini bersifat positif dan membina. Sebanyak 12% anak muda telah menyuarakan tentang isu politik dengan menyentuh aspek kestabilan
prestasi kerajaan serta kualiti dan kematangan pemimpin. Program IBN berbentuk karnival turut diadakan di Padang Kawat UiTM Shah Alam. Wartawan Suhil Muhammad Nur ada laporannya. Baik, saudara, dalam usaha memperkukuhkan semangat keluarga Malaysia, kerajaan sentiasa peka dan prihatin terhadap suara belia dan anak muda bagi memastikan luahan dan harapan mereka sentiasa didengari dan diberi perhatian. Untuk yang baru 20 lagi, I still tak tahu that much about dunia luar. I start baru nak masuk, so I rasa better start from let us know, bagi kita orang dididik dengan apa yang kita orang kena prepare in adult pasal bajet semua. Sebab macam sekarang pun kita orang for UiTM ada ambil PTPTN semua kan, itu pun kita orang baru start macam okay, we have this PTPTN, tapi macam mana how we do nak jaga our budget. Ini suara kita. Identiti ini menjadi slogan kepada idea Bina Negara bagi memastikan suara dan harapan golongan anak muda dan belia sentiasa didengari. IBN membuka ruang dan peluang kepada anak muda menyalurkan pendapat serta menyuarakan permasalahan kepada kerajaan. Saya merancang untuk macam kalau selagi ada scholarship or convertible loan, saya akan apply for that. Saya harap macam kerajaan beri lagi banyak peluang for students untuk yang top student lah kan, untuk bagi scholarship and convertible loan so that boleh macam support the students untuk study dekat universiti. Macam anak-anak muda sekarang pun banyak masuk dalam bidang e-sport untuk cari dia punya income. Saya harap kerajaan boleh teruskan dalam e-sport dan lebih memperluaskan. Kepada anda yang ingin melontarkan idea atau permasalahan, silakan manfaatkan peluang yang diberi menerusi platform digital Idea Bina Negara. Suhil Muhammad Nur, RTM. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah berkenan mengurniakan Anugerah Sastra Negara ke-15 malam ini. Dan untuk perincian langsung, kita bersama rakan wartawan Hairun Afandi Zainal Abidin. Silakan Hairun. Hairun. Terima kasih Andy dan Dia. Anugerah Sastra Negara ke-15 dikurniakan kepada penyair terkemuka tanah air, Datuk Rahman Syahri 73 tahun. Beliau diumumkan sebagai Sastrawan Negara ke-15 pada 20 Jun lalu oleh Menteri Kanan Pendidikan, Datuk Dr. Razzie Jidin. Pemilihan anak kelahiran kampung Giar Perlis itu dibuat selepas panel 9 pakar menilai 12 calon sastrawan tempatan yang menyumbang kepada dunia sastra dan akademik. Sebagai penghargaan kepada Datuk Rahman, beliau akan diberikan Warkah Penghormatan Negara, wang tunai RM60,000, penerbitan 50,000 naskah buku dan nilai buku berjumlah RM500,000 untuk dibeli kerajaan dan disebarkan ke sekolah, perpustakaan, jabatan dan agensi kerajaan. Beliau juga akan diberikan kemudahan perubatan percuma dalam wad kelas 1 di mana-mana hospital kerajaan, kemudahan dan keselesaan untuk kegiatan mencipta karya sastra selain allowance sara hidup. Datuk Rahman dilahirkan di kampung Giar Perlis pada tahun 1949 dan mendapat pendidikan awal di Kanga sebelum ke Sekolah Alam Shah dalam aliran sains. Beliau melanjutkan pelajaran di Universiti Kebangsaan Malaysia UKM dan berkursus di Institut Bahasa Kesusastraan dan Kebudayaan Melayu sebelum menjadi guru dari tahun 1977 hingga 1979. Jadi saya kira setakat ini sahaja lintas langsung di Majlis Pengurniaan Anugerah Sastra Negara ke-15 pada malam ini. Kembali ke Angkasa Puri bersama Andy dan Dia. Silakan. Baik, terima kasih Hairun untuk perinciannya. Baik, kita ke perkembangan selanjutnya. Tokoh Kewangan Islam Tan Sri Dr. Muhammad Daud Bakar diumumkan sebagai penerima Anugerah Diraja Kewangan Islam 2022. Penganugerahan berkenaan disempurnakan yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah.
Turut berkenan berangkat ke program sama Sultan Perak Sultan Nazrin Muizzuddin Shah, Tan Sri Dr. Muhammad Daud Cendekiawan Syariah yang diiktiraf secara meluas dalam pembangunan industri kewangan Islam global dan merupakan pengerusi Majlis Penasihat Syariah Bank Negara Malaysia dan Suruhanjaya Security. Anugerah Dwi tahunan tersebut memberi penghargaan kepada individu yang memberi sumbangan besar terhadap pertumbuhan kewangan Islam, ekonomi global dan kemajuan sosial masyarakat. Bahaya ni. Dah lama ke batuk? Seminggu. 2 minggu lebih. Demam. Kurang selera makan. Berpeluh pada waktu malam. Susut berat badan. Batuk berdarah. Jika anda mengalami batuk lebih 2 minggu, kurang selera makan, susut berat badan, demam, berpeluh di waktu malam dan batuk berdarah, TB boleh menyebabkan kematian jika tidak dirawat. TB boleh menyebabkan kematian jika tidak dirawat. Bertemu kembali. Saudara, pandemik meninggalkan impak besar terhadap lanskap ekonomi dunia, khususnya perusahaan kecil dan sederhana serta mikro. Namun pemberian subsidi memberi kelegaan, terutama dalam mengurus aliran tunai dan memastikan kelangsungan perniagaan. Ikuti kupasan wartawan di Lailah Khadir. Gangguan rantaian bekalan dunia telah meningkatkan harga makanan dengan mendadak. Justru subsidi yang diberikan kepada rakyat untuk membantu menangani cabaran kos sara hidup. Peruntukan ini adalah untuk meminimumkan kesan peningkatan kos sara hidup rakyat melibatkan kawalan harga barang dan perkhidmatan. Impak positif langsung ini dilihat memberi kesan kepada petani dan juga peniaga dalam konteks ekosistem SME pertanian itu sendiri, dan juga rantaian harga kepada pembeli atau pengguna, walaupun ada sedikit kenaikan kalau kita tengok pada tahun 2022 ini, namun keseluruhannya masih terkawal berbanding di kebanyakan negara lain, kerana ia tidak kita juga terkesan dengan apa yang berlaku melalui peperangan Rusia dan Ukraine. Bagi pengusaha perniagaan makanan, subsidi yang disediakan membantu peniaga menampung kos harga barangan yang naik dan mendapatkan keuntungan untuk digunakan sebagai modal pusingan perniagaan. Ini termasuk subsidi harga ayam, telur, minyak masak dan tepung. Saya rasa macam dari segi pengurangan kos daripada sebelum ni lah. Jadi kita pun boleh adjust balik harga kita. Benefit yang lain, saya rasa lebih banyak order lah. Bila adanya subsidi kerajaan ni, orang jadi berani untuk order balik sebab harga dah start okey, dah start stabil lah. Bagi industri pertanian, subsidi benih, baja termasuk subsidi baja padi membuka peluang kepada pekebun menjana pendapatan yang lebih baik.
Selain sedikit sebanyak, beban sewa premis perniagaan, gaji pekerja dan pembayaran pembiayaan perniagaan dapat diurus. Jadi benda menampung sebahagian daripada kos untuk kita berkebun lah. Maknanya kos awalan tu dari segi racun, baja, dia dapat dalam 40% lah dia bantu. Lebih kurang lah. Tu ada untung lah kat situ Untung dia memang ada untung lah dengan harga baja dan racun sekarang ni yang naik hampir 1% dan ada yang lebih. Jadi kat situ kita dah boleh kurangkan kos tu. Jadinya dapat mengurangkan beban sikit lah pada situ. Daripada segi kos modal mereka untuk bangkit balik tu dibantu oleh berbagai-bagai inisiatif lah daripada pihak kerajaan. Secara keseluruhan, kerajaan menyediakan lebih 31 bilion ringgit khusus untuk subsidi, bantuan dan insentif bagi bajet 2022. Bagi bajet 2023 pula, penerima subsidi ini berharap agar ia dapat diberi secara menyeluruh dengan data lebih terperinci agar tidak berlaku keciciran dan dapat memaksimumkan ekosistem ekonomi lebih baik. Delilah Kadir, RTM. Momentum pertumbuhan ekonomi negara dijangka memberangsangkan terutama pada suku ketiga tahun ini. Pertumbuhan itu disokong aktiviti pembelian pengguna yang semakin meningkat. Sumbangan paling besar untuk KDNK adalah pembelanjaan pengguna. Yang mana saya lihat kalau kita tengok kat luar, pengguna semakin rancak berbelanja. Maknanya mereka semakin confident tentang pemulihan ekonomi negara. Pendapatan mungkin akan meningkat sebab kalau kita lihat peluang pekerjaan dah semakin banyak kalau nak bandingkan semasa COVID dululah. Selain itu, pengambilan buruh asing juga perlu disegerakan terutama sektor peladangan memandangkan sektor itu merupakan antara penyumbang terbesar kepada KDNK negara. Selain daripada subsidi, saya mengharapkan kerajaan akan mengumumkan lebih banyak langkah untuk meningkatkan segi pekerjaan sebab kita tak nak bergantung saja pada subsidi saja kan. Agenda Nasional Malaysia Sihat ANMS kini menemui anda melalui siri jelajahnya. Saringan kesihatan, pertandingan, aktiviti cabar diri, pencarian bakat, amalan penjagaan kebersihan persekitaran, aktiviti interaktif dan macam-macam lagi. Bersama meriahkan jelajah ANMS di lokasi berhampiran anda. Siren amaran awal banjir ialah sistem pengesan kenaikan aras air secara automatik. Sistem ini dilengkapi dengan pembesar suara akustik, sistem pemantauan bersepadu dan menggunakan sistem solar sepenuhnya. Selain itu, ia juga berupaya memberi arahan daripada Pusat Kawalan Program Ramalan dan Amaran Banjir Negara ke stesen siren dengan kaedah voice activation. Keupayaan bunyi siren ini boleh menjangkaui 1 hingga 2 kilometer bergantung kepada keadaan topografi setempat. Terdapat 2 jenis siren. Pertama, bunyi siren amaran. Amaran. Air sungai telah melebihi aras amaran. Semboyannya kedengaran apabila air sungai melepasi aras amaran dan penduduk diminta bersiap sedia untuk berpindah. Kedua, bunyi siren bahaya. Bahaya. Air sungai telah melebihi aras bahaya. Ia diaktifkan setelah air sungai melepasi aras bahaya dan penduduk diminta untuk berpindah serta-merta. Sistem siren amaran awal banjir memberi manfaat kepada masyarakat bersiap siaga menghadapi bencana banjir. Bertemu kembali. Saudara, berita perdana diteruskan dengan edisi sukan bersama Akhtar Haji Hamzah. Ya, silakan Akhtar.
Tiada aksi peringkat kumpulan untuk Piala Malaysia 2022. Piala Malaysia. Aaron Woo Yi kini di ranking keempat dunia. Assalamualaikum, terima kasih Andy dan Dianawan. Menteri Belia dan Sukan Datuk Seri Ahmad Faizal Al-Zumur berharap perlumbaan berbasikal letu Langkawi LTDL 2022 tidak akan terjejas dengan ketibaan musim tengkujuh atau monsun timur laut tidak lama lagi. Selain kejohanan berprestij di Asia ini yang berlangsung Oktober, acara lain yang turut diadakan dalam tempoh terdekat ialah Sukan Para Malaysia serta kejuaraan motosikal MotoGP Malaysia. Jelas Datuk Seri Ahmad Faizal selepas 2 tahun tidak diadakan, penganjuran LTDL bagi edisi kali ini dilihat lebih menarik dengan kehadiran 6 pasukan elit dunia. Pasukan elit antarabangsa. Kalau sebelum ni biasanya 2 pasukan elit sahaja yang menyertainya. Jadi sekarang yang terbesar. Jadi saya harap monsun yang kita jangkakan akan berlaku ni tidak akan merencatkan kejohanan letua di Langkawi untuk tahun ini. Beliau ditemui selepas menjadi tetamu rancangan Selamat Pagi Malaysia di Angkasa Puri. LTDL 2022 akan membuka tirainya pada 11 Oktober ini, diikuti MotoGP Malaysia di Sepang pada 23 Oktober dan Perak Sukma pada November depan. Liga Bola Sepak Malaysia MFL mengumumkan tiada aksi peringkat kumpulan bagi format Piala Malaysia 2022 di mana semua pasukan akan diundi untuk memulakan cabaran di pusingan 16 pasukan secara timbal balik. Keputusan ahli Lembaga Pengarah MFL itu dicapai selepas mengambil kira beberapa faktor, khususnya kepadatan kalender semasa serta dengan ramalan cuaca yang membimbangkan menjelang akhir tahun ini. Menerusi satu kenyataan, MFL menjelaskan pemilihan format berkenaan akan memberi ruang di dalam jadual sekiranya perlawanan tidak boleh dimainkan atau ditunda akibat perkara-perkara yang tidak dapat dielakkan, terutamanya faktor cuaca, dan boleh dimainkan pada keesokan hari atau pada mana-mana tarikh yang dirasakan sesuai oleh MFL. Selain itu, ia memberikan pasukan lebih banyak masa untuk pengendalian logistik dan pengendalian perlawanan yang disediakan dengan baik, teratur dan selamat. Saingan Piala Malaysia yang menyambut ulang tahun ke-101 pada tahun ini akan membuka tirai bermula 25 dan 26 Oktober 2022 jika Kuala Lumpur City layak ke perlawanan akhir Piala AFC. Sekiranya Kuala Lumpur City tidak layak ke perlawanan akhir Piala AFC, kejohanan akan membuka tirai bermula 21 dan 22 Oktober 2022. Menjelang pertembungan final antara zon Piala AFC KL City berdepan Sogdiana Jizakh, Ketua Jurulatih KL City Boyan Hodak mengakui 2 tonggak Sogdiana Jizakh iaitu main tengah Jazur Hadanov dan penyerang Shokrus Nokonov bakal menjadi ancaman terbesar buat pasukan. Jelas beliau, kedua-dua pemain mempunyai corak permainan yang hampir sama iaitu mencipta peluang melalui set piece dan banyak melakukan tekanan. Namun jelas Hodak, apa yang lebih membimbangkan beliau ialah keadaan padang yang baginya kurang memuaskan. One of the reasons where both teams will not be able to play nice football, but at the end it will be a very tough fight, and at the end tomorrow no need to play nice football, everybody will just remember who entered the final. Jelas jurulatih berusia 51 tahun itu, anak buahnya kini berada dalam keadaan terbaik meskipun terpaksa mengharungi keadaan cuaca sejuk dan perjalanan jauh. Beliau yakin mampu memperoleh keputusan positif esok, memandangkan kesemua pemainnya bebas daripada masalah kecederaan.
Gandingan bergu utama negara Aaron Chia dan So Wee Yi melakar pencapaian ranking terbaik sejak 2017 melonjak naik di kedudukan keempat dunia. Kejayaan itu sekaligus menolak pasangan jago Indonesia Muhammad Hassan dan Hendra Setiawan jatuh di kedudukan kelima. Aksi memukau Aaron dan Wee Yi menumpaskan wakil Indonesia itu dalam kejuaraan dunia baru-baru ini nyata membantu dalam kedudukan ranking baru mereka. Aaron dan Wee Yi mengumpul 90,328 mata manakala beregu Indonesia itu mengumpul 89,495 mata. Sementara itu, pasangan Jepun Takuro Hoki dan Yugo Kobayashi kekal di ranking pertama dunia mengumpul 102,050 mata, diikuti pasangan Indonesia Marcus Fernaldi Gideon dan Kevin Sanjaya Sukamuljo dengan 96,527 mata. Gandingan Taiwan Li Yang dan Wang Qilin yang muncul juara Olimpik Tokyo 2020 menghuni ranking ketiga mengumpul 96,098 mata. Sementara itu, dua lagi pasukan bergu Oyu Sin dan Teo Yi serta Go Zifei dan Nur Izzuddin kekal di ranking ke-9 dan 10 dunia. Seramai 30 pemain lelaki bawah 21 tahun menyertai kem pemilihan skuad projek khas negara bagi menghadapi kejuaraan hoki Piala Sultan Johor ke-10 dari 22 hingga 29 Oktober ini di Johor Bahru. Ketua Jurulatihnya Muhammad Amin Rahim berkata pemilihan bagi kejohanan antarabangsa itu turut menyenaraikan 3 pemain yang beraksi di Piala Dunia Remaja 2021. 3 pemain tersebut ialah Cik Syahrul Azmi, Cik Sopi, Sharman Mati dan Muhammad Syamir Rizmi Muhammad Syamsul. Menurut Muhammad Amin, kehadiran 3 pemain ini diharap dapat membantu membimbing pemain-pemain lain yang tidak memiliki pengalaman di pentas antarabangsa. Selain itu, pemilihan pemain baharu turut diadakan sebagai persiapan ke kejohanan Piala Dunia Remaja 2023 yang akan berlangsung di Kuala Lumpur tahun depan. Tambahnya, sesi pemilihan yang akan berlangsung selama 2 minggu itu telah pun bermula semalam. Dalam skuad projek khas lelaki ini, Muhammad Amin akan dibantu I. Vigneswaran sebagai pengurus pasukan dan Megat Azrafiq Megat Termizi sebagai ketua penolong jurulatih. 2 pemain senior kebangsaan, Tengku Ahmad Tajuddin Tengku Abdul Jalil dan Baljit Singh Charun Singh turut dipanggil sebagai penolong jurulatih selain khidmat Roslan Jamaluddin ditagih bagi ketua jurulatih penjaga gol. Kita teruskan dengan perkembangan sukan antarabangsa. Liga Juara-Juara Eropah, Liverpool perlu kembali belajar cara untuk bertahan jika mahu memastikan mereka mendapat semula rentak kemenangan. Itu penjelasan pengurusnya Jurgen Klopp menjelang aksi kumpulan A menentang klub Scotland Rangers di Anfield awal pagi esok. Liverpool sebelum ini terkenal dengan corak menekan pemain lawan ketika bertahan yang menyaksikan mereka berjaya memberi saingan dalam semua 4 kejohanan musim lalu. Namun, kubu pertahanan mereka kini dilihat mudah bocor dan gawang pula sering dirobek dalam hampir setiap perlawanan musim ini. Keputusan seri 3-3 dengan Brighton Sabtu lalu turut menyaksikan The Reds jatuh ke tangga ke-9 Liga Perdana Inggeris. Justru Klopp mengakui pasukannya perlu mencari jalan untuk keluar daripada krisis ini, sama seperti ketika mereka kehilangan beberapa pemain pertahanan akibat kecederaan 2 musim lalu. Dalam kempen musim ini, Liverpool hanya menang 3 perlawanan dan pertemuan dengan Rangers esok dilihat sebagai medan terbaik untuk mencari semula prestasi mereka yang hilang. Dalam pada itu, Ketua Jurulatih Barcelona Xavi Hernandez menjelaskan pasukannya akan turun dengan gaya permainan yang lebih agresif pada aksi kumpulan C bertemu Inter Milan awal pagi esok. Kelab gergasi Spanyol itu diundi dalam kumpulan maut bersama Inter dan Bayern Munich sekaligus mengimbau mimpi ngeri ketika dibelasah 8-2 oleh kelab Jerman itu di suku akhir 2 musim lalu.
The Catalan memulakan kempen kali ini dengan kemenangan 5-1 ke atas Victoria Pleasant sebelum tewas 0-2 kepada Bayern. Xavi pastinya lega selepas Barca kembali ke rentak sebenar hasil prestasi cemerlang penyerang baru Robert Lewandowski yang meledak 12 gol dalam 9 perlawanan musim ini. Namun, dia bakal kehilangan beberapa tonggak utama pada aksi dengan Inter esok selepas Frankie de Jong, Ronald Araujo, Jules Koundé, Memphis Depay dan Hector Bellerin mengalami kecederaan ketika tugasan antarabangsa. Laporan ASL itu mengakhiri edisi Sukan 4 Oktober 2022. Saya Muhammad Akhtar Haji Hamzah. Salam keluarga Malaysia, salam sukan untuk semua. InsyaAllah kita jumpa lagi dan kita kembali bersama Andy dan juga Diana Mai. Silakan. Bila kita cakap tentang tulisan doktor ni, mesti dah terbayang tulisan yang susah nak dibaca. Betul. Dan di India ni, Andy, ada seorang doktor ni tulisannya cantik sangat. Tak macam tulisan doktor yang kita selalu tengok. Kita saksikan sendiri dalam hashtag. Tulisan Dr. Nitin Narayan menjadi bualan ramai kerana tulisannya yang kemas, mudah dibaca. Pakar kanak-kanak yang berasal dari Kerala itu mula tular selepas preskripsi yang ditulisnya dikongsikan pengguna media sosial yang dipercayai merupakan pesakitnya. Katanya beliau memang sengaja menulis setiap preskripsinya dengan huruf besar supaya mudah difahami pesakit dan bukan hanya pekerja farmasi. Isu parkir berlapis boleh diselesaikan dengan penggunaan robot pintar di China. Robot berkenaan meluncur ke bawah kenderaan dan mengalih kenderaan ke tempat yang lain sambil dikawal oleh seorang penguatkuasa yang berada di lokasi berhampiran. Difahamkan hanya 20 saat sahaja masa yang diambil untuk mengalihkan sesebuah kenderaan. Lain pula di Jepun, kecoh dengan kisah seorang lelaki berusia 51 tahun yang ditahan gara-gara mencuri 360 helai baju hujan wanita. Dia didakwa mencuri baju hujan wanita sejak 2009 lagi. Menurut pihak polis, suspek akan mengekori wanita yang menunggang basikal atau mencari basikal di parkir. Saudara, berita perdana 4 Oktober 2022 berakhir di sini. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita.rtm.gov.my. Ya, dengan itu, Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia.